360. Okey, so Karen mungkin boleh share sikit lah mengenai pengalaman hari datang kenduri kahwin sambil ala sibuk kempen pun mesti datang. Okey, terima kasih kepada semua wartawan kerana berada bersama-sama dengan saya hari ini. Syukur Alhamdulillah saya telah dijemput oleh keluarga Pakcik Ramli dan juga untuk meraihkan perkahwinan anak perempuannya dan juga menantunya, menerima menantu yang pertama. Dan terlebih dahulu saya doakan agar kedua pasangan mempelai ini berbahagia hingga ke jannah ataupun ke syurga insya-Allah. Dan setakat ini yalah, saya cukup bertuah sebab tengah kempen saya dapat menerima jemputan sebegini. Dan insya-Allah kalau memang ini sebenarnya adalah antara tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat. Kita perlu sentiasa turun bertemu dengan pengundi. Sebenarnya medan seperti ataupun majlis seperti majlis perkahwinan inilah kita dapat mendengar masalah-masalah daripada rakyat. Sebab bukan senang kita nak dapat orang berkumpul ramai. Dekat sinilah kita dapat berkumpul dan mendengar apa saja isu yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Okey. Jadi berbalik pada SOP lah, kalau kita lihat bagaimana SOP kenduri ini apa semua, adakah amat patut dilakukan sepanjang SOP ni lah? Pasti SOP sendiri begini sangat penting. Namun yalah, sebab wartawan ramai dengan saya tak dapat nak menilai secara keseluruhannya. Tapi hakikatnya saya dapat lihat memang kita ada tuan rumah ada menyediakan barcode, ya, ada juga menyediakan buku untuk rekod kalau yang tidak dapat menggunakan barcode. Ada juga semakan suhu badan dan sebagainya. Ini kita patut puji pada tuan rumah, terutamanya Pakcik Ramli kerana mengekalkan SOP sebegini. Okey, berbalik kepada kempen lah. Jadi sebagai calon, adakah ia tidak menghalang untuk calon dengan SOP yang ditetapkan ketika ini, yang berlangsung ketika ini, adakah calon mematuhi dan jentera-jentera pun diingatkan supaya mematuhi SOP? Kalau semalam saya kata SOP ini memberikan tidak menghalang kita berkempen, malah boleh memberikan komitmen sehingga 150%. Hari ini saya mengatakan up sikit 160%. Habis sedikit yang follow up isu rakyat. Beberapa hari lalu ada juga di kawasan kampung orang asli mendakwa tiada bekalan air tercemar dan sebagainya. Mungkin sebagai calon, isu-isu asas ini masih lagi membelenggu Don Slim. Adakah kita anggap sebagai pengundi orang asli ini sebagai fit deposit sahaja? Pasti dan sudah tentulah isu-isu berkenaan dengan masalah rakyat ini tidak lari daripada tanggungjawab bukan sahaja seorang wakil rakyat, malah seorang yang menawarkan dirinya sebagai seorang calon. Isu tentang ketiadaan sumber elektrik ni, kalau kita boleh lihat sebenarnya tahun 2020 ni sepatutnya isu ni tidak ada lagi sekarang. Bukan itu saja, banyak lagi isu lain. Contohnya banjir, 52 tahun tidak diselesaikan. Isu-isu lain yang contoh jalan raya yang menghubungkan ladang-ladang pun adalah antara isu-isu yang para pengundi ataupun masyarakat di Don Slim diberitahu saya semalam. Seperti sebagaimana yang saya maklumkan sebentar tadi, wakil rakyat ataupun sesiapa saja yang mencalonkan dirinya sebagai seorang wakil rakyat, isu ini perlu diketengahkan. Lebih-lebih lagi kalau pilihan raya kecil ni kita dapat liputan seluruh daripada tanah air. Ambillah peluang ini, beritahu masyarakat apa sahaja masalah yang berada di sini, dan saya pastilah setiap calon perlu bertanggungjawab jalankan amanah ini nanti sekiranya dipilih. Dan untuk saya, insya-Allah saya bersedia. Okey, berbalik mengenai kalau kita lihat UMNO, calon Barisan Nasional, kesepakatan mereka menerusi PAS dan juga Bersatu. Tapi bagaimana pula dengan pejuang yang masih belum lagi didaftarkan bebas, tetapi adakah DAP ataupun PKR akan membantu calon untuk PRK ni? Saya sudah bertemu dengan pemimpin-pemimpin tempatan, terutama daripada parti-parti Pakatan Harapan yang lain, tidak kira PKR, Amanah dan juga DAP. Mereka telah menzahirkan sokongan kepada saya untuk kempen terhadap saya sehabis baik. Dan pada masa yang sama, ingat tarikh 13 hari bulan 8 2020 ketika pengumuman dibuat oleh Ayah Detun atas nama saya, hampir ataupun kesemua wakil-wakil daripada parti komponen termasuk Presiden Mat Sabu, Tan Elok, semua ada hadir. Mereka menyatakan sokongan kepada saya sebagai calon bebas dan akan kempen habis-habisan untuk saya. Okey, jadi Tun ada jangka datang tak? Kalau saya tanya pada Tun hari Jumaat lepas, Tun sangat berminat untuk datang ke sini tapi belum lagi mengesahkan, belum dimutamatkan. Ya, betul. BN confident nak tarik 14,000 undi macam mana pula dengan tuan? Kalau BN confident tarik 14,000 undi, itu adalah mereka punya pendapat.
Untuk saya, apabila kita bertanding, sudah pastilah saya nak menang. Tentang figure, menang walaupun 1-2 undi sekalipun, itu adalah kemenangan buat saya. Okey. Terima kasih. Sekarang kita tak boleh buat salam-salam and all that and hugging. So how do you make sure that you can truly engage with the voters? Okey, begini, tentang soal salam ni, kita kena ingat, saya rasa semua orang sudah aware bahawa kenapa kita menghalang orang untuk bersalaman, untuk mengurangkan risiko bakteria itu datang kepada kita. Apabila bersentuhan, kemudian kita menyentuh muka kita sebagai contoh tanpa membasuh tangan dengan sabun atau menggunakan sanitizer, dia akan menyebabkan bakteria itu boleh kena pada kita. Jadi kena hati-hatilah. Kalau katakan kita tidak bersalam, kadang-kadang kita boleh lihat orang suka face balm, guna siku dan sebagainya. Ya, kena hati-hati. Face balm pun sama, kena hati-hati. Selepas buat tersebut, pastikan sentiasa menggunakan sanitizer ataupun tidak menyentuh muka. Okey? Alright, terima kasih. Alright.